Satu kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara Brunei Darussalam kepada 228. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 228 ialah seorang lelaki berumur 52 tahun yang tiba di negara ini dari Manila pada 21 April 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan telah dikuarantin sebaik saja tiba di negara ini. Sementara itu, 7 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kesemua kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan adalah dalam keadaan yang baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes impon sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 87 kes. 366 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,683 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 88 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,565 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa terdapat mesej tular menerusi media sosial iaitu melalui WhatsApp dan Facebook mengenai permohonan sumbangan derma bagi pembelian van jenazah untuk Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Mesej berkenaan adalah tidak sahih dan Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan sebarang permohonan terbuka bagi sumbangan derma tersebut dan tidak pernah memberikan kebenaran kepada pihak-pihak yang dinyatakan di dalam mesej berkenaan untuk memohon sumbangan derma bagi pihak Kementerian Kesihatan. Orang ramai dipohonkan untuk tidak menyebarkan lagi mesej tersebut. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai bahawa adalah menjadi kesalahan bagi perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah Perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34 iaitu sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Beberapa kementerian hari ini mengadakan Majlis Nuzul Al-Quran dan acara-acara keagamaan terus giat diadakan bagi meraih keberkatan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Perincian lanjut mengenainya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat Kementerian Kelolaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis Mesyuarat Negara. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qari Jemputan. Menyerikan majlis ceramah khas yang disampaikan oleh penceramah undangan dari Kementerian Hal Ehwal Agama
yang bertajuk Ramadan Membentuk Syahsiah Berkualiti. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa di akhirat kelak, dan ketahuilah zalika huwal. Pada majlis ini, 85 orang anak yatim menerima derma disampaikan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetam dan Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian berkenaan. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi juga mengadakan majlis yang sama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis juga dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Awang Abdul Wafi bin Haji Ibrahim, Pembantu Keselamatan di Pejabat Penerbangan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia. Manakala ceramah khas bertajuk Nuzul Al-Quran dan mesejnya disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Rasulullah mengamanahkan kepada Juga diadakan penyerahan derma kepada 52 orang kaki tangan jabatan tersebut disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis dikelolakan bersama Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Jabatan Penyelidikan Brunei Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim turut diadakan oleh Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di Dewan Bertabur Kementerian Pembangunan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Sambutan diserikan dengan ceramah khas bertajuk Al-Quran Hadiah Paling Istimewa untuk Semua disampaikan oleh Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiyah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Masih daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dijumpa Injil, kalau Al-Quran sudah pasti perlu dibincangkan dah, tapi apabila kita berjumpa. Pada majlis ini, 44 orang anak yatim terdiri daripada anak-anak warga kementerian berkenaan menerima derma disampaikan oleh Menteri Pembangunan. Sumbangan derma adalah hasil daripada kutipan derma para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Aketeng Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pagi tadi juga mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Menyerikan majlis, ceramah Nuzul Al-Quran disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Nazir bin Haji Osman, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiyah bertajuk Al-Quran Asas dan Pembangkit Pembangunan Negara. Dalam ceramahnya, beliau menyentuh mengenai beruntungnya kita kerana masih lagi menjadi tetamu di bulan Ramadan dan masih lagi dapat beramal dalam bulan ini kerana bulan Ramadan inilah bulan yang dicintai oleh Rasulullah. Pada majlis ini, anak-anak yatim menerima derma. Majlis seumpama ini dihasrat dapat menyemai rasa cinta dan membudayakan pembacaan Al-Quran di samping menyantuni dan berkongsi kebahagiaan bersama anak-anak yatim. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui bahagian hal ehwal pelajar kemarin juga mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran
penutupan tadarus dan penyampaian derma anak yatim serta bantuan warga UNISA. Majlis berlangsung di Surau Asy-Syafi'i, UNISA. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, dan diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan memperingati peristiwa nuzul Al-Quran sebagai satu mukjizat agung yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Juga diadakan penyampaian derma kepada 31 anak yatim dan 13 orang penerima bantuan terdiri dari warga UNISA. Sementara itu, Pusat Serantau bagi Latihan dan Pendidikan Teknikal dan Vocational, Semio Voktek, juga mengadakan majlis yang sama pagi tadi. Majlis berlangsung di Dewan Seri Kerna Bangunan Pusat Serantau Semio Voktek. Hadir Awang Alias bin Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Semio Voktek. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan pusat berkenaan bagi mengeratkan silaturahim antara para pegawai dan kaki tangannya. And on top of that, mana lagi tamu kehormat kita ni yang menukar. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Menghayati 10 Hari Terakhir Ramadan dan Malam Lailatul Qadar. Disampaikan oleh Awang Muhammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, penolong pensyarah Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Antara aktiviti pusat berkenaan semasa bulan Ramadan termasuk majlis tadarus Al-Quran dan solat zuhur berjemaah. Kita ni ada tahlil untuk di Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis bertadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis tersebut diadakan di Surau Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bermula dengan bacaan tahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Di majlis ini 12 orang anak yatim daripada kaki tangan Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait menerima derma. Majlis seumpamanya merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah bagi sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan. Pertubuhan Ukur Jurutera dan Arkitek Puja Brunei petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Kementerian Pembangunan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Majlis turut diselajurkan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah dan berbuka puasa. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pusat Dakwah Islamiah juga mengadakan majlis tadarus Al-Quran sebagai salah satu usaha dalam mendekatkan lagi hubungan silaturahim dengan para mu'alaf khususnya yang menetap di daerah Tutong. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di Darul Mutakin di Kampung Kuala Unggar, Mukim Rambai, daerah Tutong. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis antara lain dihasrat untuk mengajak para mu'alaf untuk sama-sama menghayati bulan Ramadan dengan melakukan aktiviti-aktiviti keagamaan selain sebagai salah satu syiar bagi melicinkan kegiatan-kegiatan dakwah di negara ini. Juga diadakan penyerahan lantikan guru-guru kelas bimbingan mu'alaf KBM Darul Mutakin, penyerahan lantikan ahli-ahli Badan Ugama Darul Mutakin dan penyampaian wakaf berupa buku-buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, 20 saudara baru di kampung tersebut menerima sumbangan bantuan keperluan harian.
64 ketua keluarga dan 248 orang tanggungan yang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin menerima agihan zakat wang tunai berjumlah RM42,240 dari peruntukan kumpulan wang zakat fitrah dan zakat harta. Majlis diadakan di Kampung Bolkiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei. Terdahulu, rombongan tadarus Kementerian Hal Ehwal Ugama yang diadakan di beberapa buah masjid seluruh negara berakhir kemarin dengan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti tadabbur Al-Quran. Kebajikan anak-anak yatim di negara ini terus menerima perhatian dengan pelbagai bantuan diberikan bagi meringankan perbelanjaan mereka dalam bulan Ramadan ini dan sambutan Hari Raya. Petang kemarin, 12 anak yatim dari Kampung Berbati Kilanas menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma Anak Yatim Jalan Berbati Kilanas. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri Pengeran Anak Damin, Mukim Kilanas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Madin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga hadir Dato' Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku penasihan ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Acara diselajurkan dengan Majlis Khatam Al-Quran, anjuran jawatan kuasa takmir masjid tersebut dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kilanas. Tabung Amal Anak-Anak Yatim Daerah Belait meneruskan lagi Majlis Penyampaian Derma Tabung Amal Anak-Anak Yatim Daerah Belait pagi tadi. Majlis tersebut diadakan di Dewan Pusat Insani Seria. Seramai 309 orang anak yatim dari Mukim Seria, Mukim Liang, Mukim Bukit Sawat, Mukim Labi dan Mukim Sukang menerima derma disampaikan oleh Awang Ramli bin Haji Jamuddin, Pegawai Daerah Belait. Derma-derma berkenaan adalah sumbangan daripada Tabung Anak-Anak Yatim Kebangsaan, Tabung Amal Anak-Anak Yatim Daerah Belait, Bank Islam Brunei Darussalam dan Syarikat Minyak Brunei Shell Sendirian Berhad. Pada majlis ini, Pegawai Daerah Belait juga menerima sumbangan sebanyak RM6,318 daripada syarikat-syarikat swasta, persatuan dan orang awam. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Starbucks Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan Festival Raya Jom Raya 2021 selama 10 hari sehingga 12 Mei ini di Atrium Airport Mall, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Semasa festival berlangsung, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai jenis produk raya yang dijual seperti kuih muih, perhiasan rumah dan pakaian kanak-kanak sehingga orang dewasa. $656 orang anak yatim di daerah Tutong menerima derma pada Majlis Penyampaian Derma Anak-anak Yatim Daerah Berkenaan. Hari ini saja diadakan penyampaian derma bagi 260 orang anak yatim Zon 1 bagi Mukim Tanjung Maya, Mukim Pekan Tutong dan Mukim Keriam. Majlis berlangsung di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Penyampaian derma kepada anak-anak yatim disampaikan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, Pemangku Pegawai Daerah Tutong dan Awang Muhammad Roni bin Abdullah Labau, Ketua Cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim, Daerah Tutong.
Di majlis ini juga anak-anak yatim yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan GCE peringkat A bagi daerah Tutong menerima hadiah. Sumbangan derma datangnya daripada Tabung Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah Tutong dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Sumbangan yang dihulurkan ini menunjukkan keprihatinan rakyat dan penduduk negara ini bagi kebajikan anak-anak yatim dalam memberikan keceriaan bagi persiapan mereka menyambut Syawal. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seperti tahun-tahun sebelumnya, apabila tiba saja bulan Ramadan, para pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah kini ditempatkan di beberapa buah masjid untuk menjadi imam sembahyang sunat tarawih. Langkah tersebut sebagai pendedahan awal kepada para pelajar institut berkenaan untuk sentiasa memelihara hafazan dan membina sifat yakin diri mereka sebagai imam. Pada masa yang sama, ia secara tidak langsung dapat menjalin ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Laporannya bersama Asma Yatim Haji Matusin. Sejak mula dilaksanakan pada tahun 2006, inisiatif tersebut telah dapat membina keyakinan para pelajar. Tahun ini, 74 orang pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah ditugaskan mengimamkan sembahyang tarawih di 79 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Purata pelajar-pelajar minimumnya adalah 15 tahun ke atas dan paling muda itu 15 tahun dan selebihnya ada yang sudah bertugas di sektor kerajaan dan swasta dan semuanya adalah lapisan pelajar Institut Tahfiz. Sebagai imam tarawih adalah mempunyai hafazan Al-Quran yang baik, mempunyai suara dan lagu yang baik, tenang dalam membaca Al-Quran. Meskipun menyedari akan tanggungjawab besar yang perlu dipikul, namun para pelajar menyifatkannya sebagai satu penghormatan kerana walaupun masih muda, tetapi mereka mampu menjadi imam kepada jemaah yang ramai. Ia merupakan satu peluang keemasan bagi kami penuntut tahfiz kerana kami diberi pendedahan awal untuk menjadi generasi pelapis di masa akan datang. Saya dapat menjadi lebih berani dan tidak malu ketika saya di depan orang ramai, dan yang kedua, saya dapat melancarkan ulangan Al-Quran saya. Kami juga boleh menguatkan lagi hafazan Al-Quran kami, dan dalam pada itu kami juga boleh mengirimkan silaturahim dengan para jemaah di masjid ini. Lepasan-lepasan pelajar Institut Tahfiz pula menyifatkan peluang tersebut satu peluang keemasan. Merasa syukurlah pasal dibagi peluang untuk menjadi imam tarawih pada tahun ini, lagipun peluang menjadi imam ini setahun sekali saja. Memantapkannya lagi dengan bertajwid, dapat mempelajari lagu-lagu yang terkenal seperti Bayati, Soba, Jarka dan sebagainya. Menghalusi lagi bacaan serta dapat mengulang apa yang telah saya hafal. Dapat melatih diri supaya tidak gentar ketika berada di hadapan orang ramai. Penempatan para pelajar berkenaan sebagai imam sembahyang tarawih mendapat respon positif daripada para jemaah masjid. Para jemaah menyifatkan walaupun masih muda, namun sebutan dan hukum tajwid imam muda cukup sempurna. Mereka juga menjalankan amanah dengan sempurna, tertib dan berwibawa dalam memimpin jemaah kita ini. Bagi melatih mereka supaya masa-masa akan datang mereka senanglah menjadi imam di masjid-masjid. Projek pembahagian sungkai yang diungkayahkan oleh 15 orang ahli belia dari Youth Leader of Temburong atau pemimpin belia daerah Temburong membantu golongan yang kurang bernasib baik di daerah berkenaan. Usaha sedemikian sebagai menunjukkan tanda keprihatinan dan sikap tidak camah mata golongan belia daerah Temburong terhadap golongan yang memerlukan bantuan.
Projek pembagian sungkai mengenal pasti 10 buah keluarga terdiri daripada warga emas, balu dan golongan yang kurang berkemampuan untuk menerima sumbangan berupa barangan keperluan harian. Melalui projek tersebut, ia dapat menyuntik semangat para belia untuk bergiat aktif dalam apa jua aktiviti kemasyarakatan. Projek seumpamanya juga dihasrat dapat memberikan ilmu pengetahuan baharu kepada para belia sebagai belia harapan agama, bangsa dan negara. Seharusnya belia lebih melibatkan dirilah dalam projek-projek amalan ini. Saya yakin 100% belia lagi bertenaga, lagi berfikiran terbuka, lagi berfikiran moden untuk menjalankan aktiviti-aktiviti ini. Projek Amal Bridging the Gap di bulan Ramadan ini dihasrat dapat membantu masyarakat melalui sumbangan berbentuk makanan dan kewangan. Lebih 80 penerima daripada anak yatim, BIBD Alaf, orang kurang upaya OKU, ibu tunggal, keluarga yang kurang berkemampuan dan pesakin antara penerima sumbangan projek amal berkenaan. Yang merupakan projek kerjasama antara anggota Askar Simpanan Melayu Diraja Brunei, ASMDB, Kaden Tentera Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, KTA BDB, Chris Carmela Creation, KYG Work Contractor, Trail Run Health Sports Center, Gabungan Artis Tanah Air Brunei dan artis individu persendirian. Sumbangan berupa makanan ringan, beras, makanan tin, minuman dan wang tunai. Penyampaian sumbangan juga diberikan kepada lebih 30 orang anak yatim yang menuntun di Sekolah Menengah Sultan Jamalul Alam dan 19 orang anak yatim yang menuntun di Sekolah Menengah Brakas. Sumbangan-sumbangan ini diharap dapat meraih keberkatan semasa bulan Ramadan ini. Golongan yang memerlukan bantuan di negara ini terus menerima sumbangan yang mencurah-curah dari pelbagai masyarakat di negara ini. Pagi tadi, seramai 90 orang anak yatim, warga emas dan fakir miskin menerima sumbangan berupa barangan keperluan asasi daripada Orbit Supermarket. Majlis tersebut berlangsung pagi tadi di Pasar Raya berkenaan di Jalan Muara. Derma keseluruhan yang bernilai RM6,000 itu diserahkan oleh Awang Ali Akbar, Awang Feroza Khan dan Awang Anwar Ali yang merupakan ahli-ahli pengurusan kumpulan Tiam kepada para penerima. Antara barang keperluan asasi yang mereka terima termasuk beras dan keperluan lain. Majlis umpamanya merupakan aktiviti tahunan kumpulan Tiam semasa bulan Ramadan ini sebagai tanggungjawab sosial mereka. Punca dan kerugian dalam kejadian kebakaran pada sebahagian bumbung multi-purpose hall Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas masih dalam siasatan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.17 tengah hari tadi. 3 buah jentera dari Balai Bomba Brakas dan Unit Operasi Wanita dikerahkan di tempat kejadian. Operasi melibatkan 16 orang anggota. Api dapat dikawal dalam masa 10 minit.